Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk yang diberikan iaitu register suara dan lontaran suara. Jadi kumpulan kami terdiri daripada Nur Alia Maisara binti Ismail, saya Adik Rehan Aryani binti Rosli, Nur Amirah Sofia binti Muhammad Ghazali dan yang keempat Nur Syazni Afika binti Muhammad Zul Hazri. Baiklah, yang pertama adalah register suara. Register suara juga dikenali sebagai peletakan suara. Terdapat 3 tahap peletakan suara dalam kalangan penyanyi, iaitu kepala, tengah dan dada. Dalam bahasa Inggeris, register suara juga dikenali sebagai voice placement. Register suara terbahagi kepada 3. Antaranya adalah suara kepala, iaitu head voice. Suara kepala digunakan untuk menyanyi not-not yang berada pada register yang tinggi. Seterusnya, ia juga berbeza kerana mempunyai range yang berbeza. Seterusnya, dapat menghasilkan suara yang jelas jika digunakan dengan betul. Seterusnya adalah suara tengah, iaitu middle voice. Dalam suara tengah, kod vokal dipendekkan dan bertemu di tengah-tengah semasa menyanyi. Seterusnya, ia juga dihasilkan di bahagian rongga mulut dan bergerak ke bahagian belakang lelangit lembut. Seterusnya, range untuk suara tengah dari not C ke not C tengah. Seterusnya adalah suara dada, iaitu chest voice. Ia juga dikenali sebagai suara dada kerana pitch ini bergema di seluruh rongga mulut. Seterusnya, ia digunakan untuk menyanyi not-not yang berpitch rendah. Seterusnya, range untuk suara dada adalah dari not C ke not A yang bawah. Baiklah, saya menyambung pembintangan daripada rakan saya tentang register suara. Seterusnya, ini adalah rajah yang merupakan pembahagian register vokal yang disebut yang kita tahu tentang dalam nyanyian terdapatnya nada-nada tinggi dan nada-nada rendah. Jadi untuk suara kita, pembahagian itu disebut sebagai register suara. Jadi pembahagian yang paling umum ialah register vokal yang terbahagi kepada 2, iaitu chest voice dan head voice. Jadi dalam chest voice ialah suara yang kita gunakan yang berada di bahagian bawah, di bahagian tengah dan ke bawah, iaitu yang kita gunakan suara dalam seharian. Seterusnya, untuk bahagian head voice iaitu bahagian tengah dan ke atas, kita dapat bayangkan suara yang dilakonkan dalam kartun Disney Mickey Mouse. Jadi head voice ini juga sering disebut sebagai falsetto. Seterusnya ialah lontaran suara. Berdasarkan pemerhatian dan juga pencarian maklumat yang telah didapati, elemen lontaran suara sering diabaikan oleh seseorang individu apabila menyanyi. Hal ini kerana kita lebih memberi perhatian kepada komponen-komponen nyanyian yang lain dari mencari bagaimana cara untuk menguatkan vokal bagi mengindahkan lagi mutu nyanyian yang dihasilkan. Asas dalam memahami suara dan vocal cord atau lipatan suara amatlah mustahak bagi membantu kita ke arah menggunakan tabiat menyanyi yang baik, juga dalam melontarkan bunyi atau suara yang lebih santai dan sihat. Selain itu, lontaran suara yang baik juga memainkan peranan yang amat penting bagi seseorang ataupun untuk membantu pelakon menyampaikan emosinya kepada penonton. Baiklah, kita beransur kepada tahap-tahap lontaran suara. Lontaran suara terbahagi kepada 5 jenis tahap, iaitu yang pertama, suara jeritan di luar kawalan. Contohnya, tahap yang kedua pula ialah suara mengajar di depan kelas. Besok ni kita nak buat simulasi. Kita boleh ambil mana-mana sahaja sebahagian daripada ini. Kalau you all baca, banyak orang ambil mikro. Seterusnya adalah tahap yang ketiga, iaitu suara bercakap di meja mesyuarat. Jalankan program kita ni pada waktu bila ya? Pada pandangan saya, pagi merupakan waktu yang paling sesuai. Mungkin kita boleh mulakan seawal 9 pagi, kemudian habiskan selepas waktu Zuhur pada pukul 3 petang. Bagaimana ni? Tahap keempat ialah suara berbincang dalam kumpulan kecil 2 orang. Objektif, mencapai objektif, adakah dia menuju kepada itu? Tahap yang terakhir iaitu tahap yang kelima,
suara bisikan. Contoh suara bisikan ialah seperti So stupid. Look at you. No, you can't. Stupid. Okey, baiklah. Seterusnya ialah anatomi vokal. Jadi jika ingin menyanyi dengan baik, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan latihan vokal. Jadi salah satu aspek terpenting yang perlu dikuasai adalah menghasilkan suara. Suara ini berasal dari sumber bunyi yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi organ penghasil suara itu ialah udara dari paru-paru, pita suara, rongga resonansi, mulut dan hidung. Salah satu organ tubuh yang paling penting dalam proses terjadinya suara manusia adalah laring. Jadi, terdapat sepasang pita suara yang akan bergetar apabila tersentuh dengan hembusan nafas dari paru-paru. Jadi, dengan bergetarnya pita suara itu, maka terciptalah suara. Jadi, gambar di slide tersebut merupakan bahagian tubuh manusia yang berperanan penting dalam produksi suara.